apa tu, macam sebelum ni kita punya new tenancy manual kita dah auto. Proses untuk renewal kita baru nak start ke automation, which is our department dah initiatekan. Cuma yang saya rasa perlu ditambah baik dari segi apa tu, invoicing dengan payment gateway lah. Sebab buat masa sekarang ni bila kita dapat invoice daripada finance in lump sum, kita still nak kena email satu-satu kepada tenant, which is manually lah. Kita kena sort mana satu Johor punya, mana satu UKM punya, and then kita kena email, which is better lah. Sebelum ni Encik Latif kena hantar sekeping-sekeping pada semua tenant. So lepas MCO tu adalah kesedaran untuk towards digitalization kan. Okay, so few things dah improve. Tapi bila tenant dapat invoice, dia bayar kepada MTDC, bank in, lepas tu dia kena email pula slip tu kat kita. Kita kena email pula bukti pembayaran tu dengan rekod bayaran tu pada finance untuk matchkan dengan rekod finance. Sedangkan sekarang ni payment gateway ni benda yang dah common pun dalam mana-mana bisnes. Kita ada menyuarakan dah benda ni pada pihak pengurusan TDC, cuma dimaklumkan itu will be the next stage lah. Belum sampai ke arah stage tu lagi. Stage sekarang ni baru ke arah yang bawah-bawah tadi, macam saya kata renewal, proses new tenancy. Jadi gateway itu. Kemudian database. Dulu database semua data center manager kena update satu-satu. Maksudnya kita bertanggungjawab untuk update data dalam database kita. Kalau kita tak update, maka dalam sistem kita tu data-data lapuk. Mungkin tak memberi makna yang atau gambaran yang sebenar. Tapi kebanyakan sistem-sistem database zaman sekarang, either LHDN or whatever organisation yang lain pakai, dia customer yang kena update. Kita hanya manage data saja. Contoh LHDN, kita nak masukkan something, kita yang kena upload all the requirement, so dia dapat real time basis data. Kalau dekat tempat kita sekarang ni, tenant update pada kita, kita kena masukkan pula dekat database. Jadi kalau lagi banyak company kita jaga, lagi banyaklah database yang kita perlu nak update. So yang tu pun kita dah ada buat sedikit penambahbaikan lah. Untuk company yang renew, dia wajib update some data. Hopefully ada bertambah baiklah sistem tu. Jadi pada saya, center manager jangan sebab sebelum ni banyak dikatakan center manager ni kena jaga company, kena buat business advisory, whatever it is yang sepatutnya lebih towards kepada memberi servis kepada klien. Okay, tapi dalam masa yang sama kita ada workload yang berbentuk macam saya kata tadi, repeatable dan actually benda ni memang kalau kita boleh invest, actually everything boleh become automated. Barulah kita boleh fokus pada kerja-kerja yang bersifat knowledge, yang memerlukan knowledge skill instead of kerja-kerja administratif. Okey. Jadi ada beberapa tadi. Yang first tadi I dengar tadi yang invoice tadi. Invoice tadi automation kan? Ya, menghantar invoice. Sekarang ni masih belum lagi fully automated sebab dia sampai kepada center manager yang perlu hantar individually. Betul. Email individually kan, benda tu tak email automatically kepada klien kan. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, sekarang ni masalah berkaitan dengan bayaran. gateway. Jadi belum ada lagi payment gateway. Tak ada. Tidak ada payment gateway. Jadi dia bayar, masuk account kita, dia kena hantar receipt kepada kita. Kan? Betul. Yang kedua, so kita kena report pada finance. Kalau kita tak report pada finance, walaupun duit tu masuk, dia tak tolak invoice tu. Jadi funny jugalah benda tu berlaku tiap-tiap bulan. Tapi tiap-tiap bulan kita kena buat benda tu lah. Nombor tiga, you kena update customer punya database. Customer bagi tahu you kena update. Jadi benda tu dua kerja. Patutnya kita buat self care ataupun self management system ya. Macam bank dan sebagainya, macam tempat lah kita buat self management lah. Kita update profile sendiri. Ya, kita update profile kita sendiri
Okey, jadi bagi saya ni isu ni besar. Banyak benda yang kita boleh buat. Jadi kita buat saringan dulu. Saringan pertama ada berkaitan gateway. I think gateway ni is beyond your responsibility lah. Okay, you center manager. Yang gateway ni untuk country, untuk satu company wide. Semua nak pakai. Nah, jadi itu I think is your IT and your apa tu? Your operation ataupun your marketing department belah sana lah. Okay. To handle. Lepas tu yang menarik tu is actually the part yang you kata pasal email tu. Okay. So my suggestion is untuk you cari third party punya email software. Okay. Tengoklah kalau boleh integrate ke tak kan. Berapa harga dia apa semua. Ya, you cuba dulu the free version ke apa ke, you get used to it. You try a few. Beza-beza kan. Nak automate this process. Okay. Jadi cari email software yang boleh automate email dan juga nama person in charge. Contohnya dia ada simpan rekod alamat email saya dan juga nama saya Captain Jack Sparrow. Jadi boleh automate sekali dia Captain Jack Sparrow. Tak payah nak hantar satu-satu. Dia tekan butang ada 100 dan rekod tu yang hantar 100. Dia Captain Jack Sparrow, dia Tan Sri Dr. Noh Hisham, dia Ramos, dia Hang Tuah, dia. Nampak? Dia dah match sekali nama dan juga dengan alamat email. Jadi cari pula ada tak version yang boleh automate sekali attachment tu. Jadi 3 benda yang you nak cari. Yang dia boleh synchronize, email address, nama person in charge dan juga attachment yang you nak hantar tu. Okay? Jadi kalau ada, then berapa harganya? Right? And then you can propose that one. Ya, kita tak nak guna yang free one sebab yang percuma punya selalunya dia akan gunakan advertisement, dia akan ambil kesempatan untuk dia advertise dia punya produk juga. Kan? Dan kita dah MTDC kan, nampak benar kita guna yang percuma sebab ada advertisement. Kita tak nak advertisement ni, kita nak yang percuma punya ya. So that's my suggestion. Okay? Lepas tu berapa harganya? Lepas tu nanti kita dengan harga ni dan perbandingan, you boleh pilih 3 software vendor untuk email ni. Lepas tu you boleh banding dia punya features, banding dia punya harga. Lepas tu nanti kita boleh siapkan satu kertas cadangan. Okay? Good idea. So kita fokus on the email part ya. Okay. Tan Sri, nak tanya, Tan Sri. Kita punya rental payment ni macam kita nak buat macam JomPay lah. Maksudnya tak perlu transfer, just pakai JomPay ke macam mana? Yang payment rental tadi. Dia macam payment gateway ni anything, macam contoh Shopee kan. Kita dah order barang, dia hantar satu invoice, kita bayar, terus bank in, terus dapat receipt. Sekarang ni tenant kita bagi invoice. Okey, dia dah bayar tu kita kena synchronizkan dengan record finance. Bila kita hantar kat finance, kena tunggu dia update statement of account. Kadang-kadang lambat sikit. Kemudian receipt tak ada. Receipt upon request. Kalau dia request baru kita minta finance. Jadi benda tu payment gateway ni dah common. Orang bayar on the spot dapat receipt. On the spot tahu dah tak ada outstanding whatever it is, dia tahu hutang berapa. Sekarang ni tak boleh. Semua kita kena semakkan. Itu yang jadi case payment dah tahun 2019 default tak jumpa-jumpa kat mana payment kan. Tak percaya tanya si Luka lah, dia banyak case. Apa limitation dia? Kita punya finance tak nak ke macam tu? Ataupun dia, apa limitation dia tak nak buat macam tu? Apa Hazian kita pernah bincang dulu, dia sebut apa sistem APEC tak boleh nak sync dengan TSMS. So satu proses untuk buat upgrading tu to bridge. So data at this point of time, the development of database, phase 1 baru on the documentation punya automation. So second phase macam Izwan inform tadilah Wawa dia kata on the second phase baru kita nak enhance lagi on the payment gateway. So actually the cycle of automation process tu
kita dah identify apa yang kita nak kena buat, but tak sampai lagi that stage. Cuma the suffering tu kita kena endure lah until the process tu comes to the picture. As for now, still the documentation stage pun tak habis lagi because proses untuk manage incubator ni dia banyak steps. So documentation wise is a basic tapi tu pun tak habis lagi. Tak settle lagi. Tak settle, baru buat new inquiry, baru buat renewal in the progress. Lepas tu nanti exit termination tak buat lagi. So after that, kita looking at to buat payment gateway tu is a compulsory pun. Actually kita dah tengok the IT punya dummy apa tu, dia punya apa orang kata macam just impression lah macam mana dia orang akan buat nanti. Kita dah nampak dan kita rasa okay jugalah. As for now, dia orang dah letak kalau invoice yang bulanan tu, dia orang test hari tu bulan berapa, Wan tak ingat tapi 2 bulan lah dia letak contoh. So ada payment masuk. So dekat tepi invoice tu dia letak paid dah. That is a direct direct case lah, payment yang clear. Yang masuk ada invoice number then dia orang dah boleh update as tu. Cuma tu belum automation. Itu still manual lagi. Itu finance masukkan manual kan? Tu manual lagi. Itu baru nak sync dengan APAC. Stage yang automation ni belum sampai lagi. Baru-baru nak buka buku. Tak tahu tahun bila, janganlah sampai tahun banyak sangat. Sebab kita punya experience looking at system development ni kadang-kadang dia laju. Tapi bila dia stuck lama sangat. Tu yang kita risau tu. Kalau boleh dia laju tu hopefully can complete by this year yang documentation tu. Phase 1, so second phase nanti hopefully boleh start dah immediately January tu untuk the second phase. Yelah susah juga tu kalau manually kan. Kadang overlook semua. Sebab tu. sistem kita berbeza-beza. Memang leceh tiap-tiap bulan kita terima payment. I duk tengok incubator team, dia management of incubation actually comes with program. Kita kena ada value added services, bukan cuma manage tenancy, buat collection, but the tenancy and collection take up so much time. All the administrative works tu routine yang manual. So nak buat the support program activity pun tak dah tak boleh nak cope dah. Encourage collaboration, nak encourage. Yes. Sebab yang in-hand ni tak buat, kita akan rosakkan the whole the whole cycle pula kan. Tapi payment nak buat recon. Tapi nak import just easy masuk lah. TID. Digitalize. Nak minta Najib masuk balik boleh. Kemudian MTD kita punya style sistem tak establish lagi tapi jawatan dah dimasukkan. Macam dulu kita ada collection unit yang jaga collection saja. So center manager hantar kat situ, dia akan buatlah benda-benda yang saya sebut tadi. Okay, dia kata sekarang ni automation, benda tu tak perlu. So dimasukkan perjawatan tu daripada satu unit tu masuk terus. Kerja tu diambil oleh center manager tapi dia punya sistem tak ada lagi. Sistem tak ready lagi. Tapi orang dah tak ada. Patutlah saya bertanya dulu kenapalah kita tak buat apa tu collaboration ke Tuesday. Buat. Tapi sekarang because shortage of manpower and restructure of the units kan. So we have to take up everything put in one basket. So you nak buat apa dulu? You have 8 hours kan. Tapi sudah-sudah kalau dapat pula yang problematic payment, bayar tak tolak lah. Dah jadi panjang cerita kat situ. My suggestion ada satu saya suggest lah. Satu tadi tu buatlah bentuk cadangan. You carilah satu email software yang boleh automate mailing to individual tenant. Okay? Automatic. Yang tu yang satu. Yang keduanya, macam contohnya dekat UTM ada berapa tenant semua, Tan Sri? UTM tak banyak, ada 14 je. Ada 14 saja. So you manage yang 14 ni aja. Boleh tak you rapat dengan dia orang, cakap dengan dia orang, setiap kali lepas bayar, boleh tak hantar email pada saya, email the receipt. Memang itulah praktis dia. Daripada MCO tadi, itulah praktis dia. Ada yang tak
Ada tak email. Bila tak email tu masalah kan. Jadi kita WhatsApp ada. Kita pun kadang WhatsApp lah kita. Yang penting kita report to finance. Tapi sama saya cakap macam apa pada Captain ada manual. Maksudnya kalau finance receive payment pun kita tak beritahu nak tolak apa benda, dia tak tolak. So nak kena reconcile. Kadang saya rasa macam bukanlah benda kecil tapi repeatable thing. Betul. Tak gunakan kita punya knowledge untuk buat benda lain. Betul. Yang mungkin lebih penting. Betul. Tapi satu lagi lah cerita tadi lah pasal email tadi kan. Ya, mungkin ada third party yang dah sedia ada application ataupun mungkin you nak gunakan peluang ini untuk menggunakan expertise your tenant. Mungkin ada tenant you yang boleh buat ni. Tak pasti sebab MTDC ni dia menjaga sistem yang kita dah develop sendiri sekian lama, which is intranet tu. Kita most of the time memang dulu pernah ada cadangan untuk pakai vendor luar apa semua kan, tapi not accepted. Untuk macam infra dulu nak pakai sistem daripada apa tu? Company kita kat ya? Seawork tak jadi kan? Pakai tapi halfway. Dia punya tak maintain. Kan yang ini tapi tak digunakan sepenuhnya. Yang ni bukannya intra. Bukan intra. Yang ini intra memanglah you kena security lah apa semua. Yang ini you dah dapat dah 14 invoice daripada menara, okey, daripada your office lah kan, dapat 14. Setiap bulan dapat 14 invoice dan satu-satu you kena email kepada tenant A, email kepada tenant B, email kepada tenant C, email kepada tenant D. Betul betul betul. You dapat 14 kan? Dapat 14 you kena asingkan. Kita dapat semua. Kita kena sort mana satu kita punya. Dapat semua lagi. Okay. Jadi daripada semua tu you kena extract 14. Daripada 100 dapat ambil 14 je contohnya. Tapi lagi bagus. Kalau you ada 100, mungkin you can take this initiative, you carilah satu software eksternal. Benda ni bukannya software tu integrate dalam you punya sistem yang dah ada, tak. Yang ini ni macam saya ajar guna apa tu, guna Evernote ke, guna Microsoft, guna Google Calendar ke. Jadi benda tu is another application yang you guna nak mudahkan kerja you. So maybe you can take this initiative, you dapat satu software yang boleh buat kerja-kerja ni, kan? Pergilah Play Store ke apa ke, Microsoft Store ke apa ke. Lepas tu you guna, you terima, katakan you terima kata semua total tenant ada 174. Jadi bila terima 174, you take, pasal you dah ada software tu, tekan satu butang ya, tekan satu butang untuk 14, tekan satu butang untuk 174. Sama je kerja dia. Memang tak? Jadi boleh cakap kat center lain, okey tak payah buat lah. Okey, I tekan butang ke. Tapi mula tu kenalah buat kerja sikit nak set up dia ke apa ke. Maybe lah nak dapatkan email address apa semua kan. So you need to set up. Tapi kerjanya lepas tu tekan butang. Tekan butang, satu butang tu untuk 14 pun ya, untuk 174 pun ya, untuk 1000 pun ya. So think about this ya, think about this. Jadi maybe you can take the initiative nak buat untuk you dan untuk semua sekali. Benda ni bukannya nak integrate dalam sistem, tak. Benda ni di luar daripada sistem yang dah ada. Di luar daripada sistem yang dah ada. Bukannya full integration. Yang full integration tu maybe tunggulah nanti 2 tahun ke 3 tahun nanti. Tapi in the meanwhile you boleh guna yang ini dulu. It's third party, okay? Okay. Look for apa tu, an email email vendor ataupun software application yang boleh buat kerja ni untuk kita automate. Nak menghantar kepada individual email addresses. Menghantar kepada individual email addresses sekali dengan dia punya invoice tu ya. Tapi coach, I bersyukurlah ada COVID ni ada juga kebaikan dia bila MCO. Daripada benda tu orang tak kisah, at least sekarang orang dah kisah sikit. So daripada dulu manual, new tenant manual, renewal manual, sekarang slowly is become automation lah. Claim, advanced application semua dah jadi untuk dah towards digitalization, so lebih mudah lah.
what you say is right. Benda email ni is manual dan benda tu low value. Yes. Low value. Yang bigger value is nak encourage collaboration, nak encourage the usage of common area for your tenants to meet apa semua kan. Jadi benda-benda tu lagi higher order lah. If you lagi value added lah daripada just benda manual, terima invoice, nak saring, nak pick 14 UTM punya. Lepas tu 14 email pula nak keluarkan kan. Benda tu kan. Tu belum orang bayar lagi. Belum apa? Dia orang bayar lagi, nak check balik, nak bagi tahu mana. Jadi satu-satu lah. Satu-satu. Yang itu you boleh ajar. Kalau you dah ajar dia orang to let you know, bila dia orang dah bayar, itu dah first step dah. Sebab selalu dia tak tahu pun. Okey, nombor 2, nak minta dia orang pastikan bila dia orang bawa bayaran tu, masukkan juga nombor invoice ke apa ke. Kan? Yes. Nama company ke dalam details tu. So dia boleh tengok tu, ni company ni punya, ni untuk invoice ni punya. Macam tu kan? Yeah. Jadi benda tu lah pada saya dia sedikit, kalau I jadi customer experience, tak syok. First I dapat invoice, I kena bayar, I kena maklumkan manual. Kan orang sekarang bayar order Shopee apa semua auto. Dapat barang, payment gateway, terus dapat receipt. Sana terus dah update dah, which is kita dah bayar pun. Kalau you nak lagi mudah, you bagilah cadangan standing instruction 5% discount. Oh, yang tu ada. Yes. Ada company yang bayar in advance, yes. Standing lah. Cakaplah you buat offer standing instruction, kalau you buat secara standing instruction, maka kita bagilah 3% discount ke 5% discount. Macam PTPTN. PTPTN bagi standing instruction. Kalau standing instruction dia ada discount. Oh, standing instruction. I see. Standing instruction. Standing instruction ni arahan kepada bank, katakan sewa je 5,000. Jadi tiap bulan 5,000, 5,000 tak payah apa-apa. Itu standing instruction. Okay. Jadi you can encourage that. Standing instruction lagi sikit documentation you. So encourage standing instruction dengan bonus. PTPN buat macam tu. PTPTN bagi kepada peminjam dia the option nak buat standing instruction daripada tetap bulan, ada bulan bayar, ada bulan tak bayar, standing instruction ya. Dan dia bagi discount sebanyak I think 5% ke something like that. Ya, discount dia. Jadi adalah something kan. Memanglah rumit bagi kita kerja pula tu tapi ada discount. So that will compensate lah. So maybe that one can be suggested to your, can be recommended to your top management as well, benda tu. Kan? Jadi benda tu mengurangkan kerja kita. Standing instruction tak cakap apa-apa, benda betul masuk je setiap bulan. Okay? Okay, bagus. Okay, lagi siapa ni? Hey guys, come on lah. Kita boleh lah bincang-bincang macam tadi. Ramos bertanya. Bagus, saya suka bila Ramos bertanya tadi ya. Okay, Snow White pun sudah. For Fiona. Yeah, Fiona. Okay, what do you to suggest? Okay. I would like to consider to remove on the ISO certification. ISO certification untuk TIG. Remove the certification. I don't want to continue. In the consideration lah ni, because macam ni, the purpose of we have ISO in the first place dulu untuk UPM, because kita nak promote cyber center tu, kita attract ICT companies. Sebab MDEC the requirement to have cyber center mesti kena di ISO kan lah. So kita dah maintain banyak tahun. Tapi at this point of time, ICT is no longer a promoting industry. Ataupun kita dah open up to other types of technology company pun. So kita dah mix ICT, banyak yang kita punya current client pun dah lebih daripada tahun yang dia boleh enjoy all the incentive.
So it's not really kata macam weightage lah untuk kita maintain. Sebabnya I duk tengok TID dengan AMU bila kita ada di ISO, the ISO ni helps to stand guided lah juga kan kerja-kerja yang kita buat under that certification. Cumanya bila at one point kita kena attend to many auditors, maknanya ISO punya auditors, internal auditors, external auditors, so it becomes Banyak kerja. unnecessary overload, works yang compliance tu banyak sangat. And then I don't see that tenants pun benefits pun daripada the certification now. They can be anywhere, tak semesti UPM. Last time kita macam prime area lah, under certification, ada cyber center status tu. But now any commercial building pun boleh dapat easily on the cyber center, cyber city kan. So dah tak jadi primary to this ICT company to be in UPM dah. Banyak tempat boleh jadi Bersepa. punya hub sekarang NTD. Yes, banyak hub. Lepas tu even our immediate apa orang kata nearest zone yang ada is dekat AOI Mall Kerjaya tu. Better location, you know, ada banyak facility, newest building. And then kita nak compete tu, dia dah jadi rate tu di compare dah not apple to apple. So I don't see the weightage to continue lah. Tapi that is my opinion lah, sebab nak bayar auditor, they have to have many processes. Unnecessarily lah dah pada I compare last time 10 years ago. I think that is a good activity to continue. Tapi for now I don't see the needs dah. I don't know lah kalau CAP ada inputs ke, you have the experience, ada organisation yang why they want to continue kan. Macam kalau I dulu ada juga visionnya, kalau not only TID yang ada ISO, it good to have management yang manage many, macam AMP pun ada ISO, you know, our partners macam finance, macam legal, so that kita faham. Macam sekarang TID je, stand alone, our partners tak ada. So our needs tu tak sama pun, our priority tak sama, it's very difficult. Okay, my only input to this is I suka draw parallel to universities. Kat Malaysia ni quite a number of universities pun ada ISO. Dia ISO kan dia processes apa semua kan. Tapi the top universities of the world, Harvard, Oxford, Cambridge, Princeton, Yale, tak ada ISO. Jadi apa sebenarnya guna ISO ni? ISO ni kalau our organisation ni orang sama-sama lagi tak ada confidence, so ISO will lend credibility. Dah certified processor, bagus lah tu. Kalau dah tu tak no confidence, less confidence to use. Tapi if they are already good, dia orang tak kisah tak peduli pun. They don't need ISO because they are already good. Okay? We have in place kan, the SOP semua dah covered. Ada SOP apa semua, that's one thing. Okay? So you can continue the SOP that you develop for ISO without certification. Continue je lah. Tapi tanpa certification lah. Tak payah lagi dah. Okay. Lepas tu nombor dua, I tengok pun pasal ISO ni. Okay. Actually pun wayang aja. Bukannya betul pun. Wayang ni macam mana? Esok ada audit. Mula weekend ni semua kena duduk kat pejabat kena buat filing semua kita dah lama dah tak filing ni. Ni ISO ni nak datang audit ni. Jadi bila datang audit baru kelar kabut. Bila auditor balik campak-campak balik file tu mana tak pernah tak ada lagi nak filing apa semua kan. Jadi hanya untuk observation semasa ISO saja. Yang lagi penting membudayakan standardization tu, the processes, bukannya bila auditor datang berlakon nak tunjuk auditor. Kan? I think you are at the level you dah membudayakan some of it already. Jadi tak payahlah nak berlakon kan. So
can skip that auditing part already, kan? Ya, lepas tu the other thing about ISO ni, do you need ISO certification to convince prospect to take up tenancy in your building? Itu je. Kan? Cuba you survey. Adakah diorang menjadi tenant sebab ada ISO? We decided NTDC sebab diorang ada ISO. I will tell you very few lah ataupun langsung ada. Mungkin diorang terkejut you ada ISO pun ada. Ada ISO ke? Kita pun tak tahu lah. Kalau you tak tanya, kita pun tak tahu. You all ada ISO pun ada juga. So that means ada ISO nak gunakan untuk mendapatkan tenant, maka kita kena publicize wawakan dekat pintu utama tu, buat blow up poster besar ISO kita, bukannya certificate A4 size tu. Nak bagi tahu kita ni ada ISO. Kan? Jadi baguslah kita menggunakannya untuk bantu kita dapat tenant ataupun membantu kita dapat premium over our tenant. Okay, just because we are ISO, so that's why our rental is higher. Kalau kat kawasan ni rental dia per square feet mungkin RM30. Tapi kat kawasan kita ni RM50 because we are ISO. Can you translate that into higher rental? Kalau tak ada, what is the point also? Kan? Jadi ISO ni jadi short sendiri. That's what happened to many organisation, jadi short sendiri ISO ni. Jadi tak digunakan untuk mendapatkan customer, tak digunakan untuk mendapatkan harga premium. Jadi dua ni lah. Kan? ISO tu bukan setakat directly nak jimat aje lah, tapi on the macam Cap cakap lah, benda dah establish, adalah time to time kita nak buat improvise proses lah apa kan, tapi we can already have a base lah, so kita boleh continue je. So that's why lah I come to consider nak discontinue ISO tu. Looking at dia punya compliance, banyak sangat benda minta documentation lah. Sebabnya you dah ada learning dah from complying to ISO tu, you dah ada learning dia dah. So for the last 10 years you dah ada learning dah. You dah tahu dah benda kena ada proses. Kita kena ada proses nak tukar proses. Kita kena ada proses untuk tukar proses. Dan sebagainya kan. Jadi semuanya kita dah ada. So membudayakan, just make it as a culture. Ya, a culture of quality. Itu je as standardization. Jadi benda ni so cadangan ni so project ni is about this project lah, about cadangan lah, your suggestion to discontinue. Okay. So kita boleh buat yang satu tu, reason why to discontinue is because the certification process is too tedious. Jadi ceritalah sikit pasal proses too tedious tu, apa maksud dia? Berapa hari, setahun lah, apalah benda ni lah, recertification, harganya berapa. Lepas tu pulangannya apa? Pulangannya in terms of tenant, kan? So how many tenants in the last 10 years decided to take up tenancy because of your ISO certification? Dia ISO ni, dia the gist of having service center ni, tenant akan dapat 10 years of tax exemption. Dia ada dia punya bugs kat dalam tu lah. Insentif-insentif lain juga yang MDEC offer. So many our anchor tenant dah more than 10 years. And then looking at new company pun, is no longer ICT yang memang sebab cari cyber center. We have the hybrids of companies dah yang buat AI, yang buat robotik, yang macam-macam. The new industry dah jadi expand from our current kan. ICT, so tak ada MDEC insentif lagi dah. MDEC insentif still offer, tapi company ICT tak looking at UPM as a exclusive on that, because bersepah dah banyak building kat luar. Shop-shop lot pun boleh dapat cyber city, cyber center status. So they don't mind to be in Puchong, you know, in IOI. Dia yang nak duduk tengah KL. Last time susah nak dapat cyber center. Now cyber center dah berlambak-lambak. So that means the shift in the industry.
Saya talk about the shifting industry. Okay. So boleh cerita pasal tu juga. Lepas tu, what is the annual cost of compliance and maintenance of the certificate program? Ada 500,000. Sampai. Tak sampai. Berapa kita bayar consultant ISO? Every year berapa kita kena bayar? Dia ada few activity lah. Yang any datang tu is a appointed consultant tu is a split cost dengan the SGS. Dia ada we have a consultant jugalah untuk advisors before the auditor masuk. So kita bayar dua benda kat situ. I have to get back lah because I tak ingat amount dia, I have to check the file. But how much is actually we spend last year. Okay. Jadi you tengok annual expenditure you berapa. Lepas tu nak tunjuk benda tu besar, you project. Kalau we continue this program for 10 years. You project lah for 10 years, for 20 years kalau kita continue this program. Mau sejuta lebih, baru terkejut dia orang. Kalau ingat kan mungkin ciput dia ke 100,000 ke apa ke kan. Tapi bila tengok benda tu you project sampai 10 tahun, 20 tahun, baru juta, besar je. Besar je nombor ni. So itu satu cara. Lepas tu nombor dua, kita cakap dengan dia, it's already shifting. Tengoklah kita punya profile tenancy kita pun berapa saja yang involved in ICT. Lepas tu many of them pun dah mature already. So diorang pun walaupun ICT pun tak ada lagi getting any incentive from MDEC lagi pun. Dah lepas dia punya 5 years ke apa ke, saya dah lupa dah kan. Saya tambah sikit boleh? Ya, boleh. I think 4 years ago ada bincang dalam AC, masa tu dia brought up by the TCIP, now kita panggil AMU, Encik Suhairi lah. Masa tu pun the chairman, our CEO pun ada juga whether is it relevant lagi ke sekarang ni untuk ISO all this thing kita kan, sebab rasanya macam dah tak lagi kan, dia kata kan, dia ada kind of bagi komen macam tu jugalah. But masa tu berapa keen nak continue kan. It's better kita fokus kat tempat lain. 10 years ago lain lah cerita, but now rasanya taklah orang mencari because of all this thing. But it depends, saya kata. Then sebab Suhairi present, sebab masa tu the ISO ni is more on the TCIP. Suhairi ada cakap lah macam like kita need nak habiskan kontrak ke apa, ada lagi 2 tahun ke apa semua untuk just proceed benda ni lah. Takut juga nanti kalau MDEC just investigate ke this and that, itu je lah. Cuma right now maybe it's a good time juga lah kalau risk benda ni. Satu lagi because of yang ke MSc status pun just dekat UPM aja. And then like Fiona cakap, kat mana-mana sekarang pun dah ada yang MSc Cyber Center, Cyber City semua ni kan. Even next to our YTR building pun is under MSc juga kan. And then people pun not looking nak cari tempat yang besar-besar just to get the MSc punya ni. Kadang dia just ambil yang kecil yang macam murah. Nak Soho lah. KL Central tu yang betul-betul yang cantik, canggih, dia punya internet very fast. Itulah yang senang KL Central this and that kan. Top, memang tip top lah. Itu pun dah dapat status. So kalau kita nak compete with them, bukanlah nak kita rasa macam kita tak bagus sangat kan, tapi dah kalau 10 years ago like Puan Fiona kata, yes lah kan. Itulah my input. Okay. So this is your project lah. So you need to gather some background information. Yeah, and then we can proceed with writing the paper. Okay, and then we can present. Okay, so include the cost as well lah. So satu cost you project to the future. So if we continue for another 10 years, so how much is the total? Or if we continue for the next 20 years, berapa pula cost dia lagi kan? Lepas tu the shift in the industry. Talk about the shift from ICT to AI to apa semua benda tu which is not under MDEC grant ataupun yang require MSc status. Okay. Lepas tu talk about your tenant mix sekarang ni. Talk about your tenant mix. So berapa yang actually still take up tenancy sebab you are MSc. Kan? So is being an MSc status center
necessity kita sekarang ni. Okay. Kan? Jadi so I guess if you can answer all these questions and then you tambah lagi the learning that we have from the ISO program, kita dah membudayakan, dulu tak ada proses, dah ada proses, dah faham proses apa semua, and we can continue without ISO certification, then I think it's a very convincing case to stop your ISO program. Itu je lah. Okay, thanks Pat. Okay, bagus. Okay, tepuk. Okay, I hope the rest you are paying attention and learn ya. Sebab ini peluang kita nak dengar pula masalah-masalah kerja-kerja yang lagi atas, lagi kanan daripada kita ya. Selalu tak pernah dengar. Ni baru dengar macam excited dengar. Best. So this is your opportunity lah, kita nak belajar benda-benda ni. Rupanya ada benda yang kita tak nampak sana, yang saya pun tak tahu. Dan kadang tak bercerita pun dengan Azian, dengan Yati. Kadang bukan apa, sebab skop kerja kita kat sini tu je. Tapi nak pergi bercerita tu kadang-kadang tak sempat. Boleh insyaAllah nanti saya tanya. Jadi nanti you can continue asking. Tapi tak apa, sebab kita akan develop projek ni sama-sama. Serentak kita buat, selari kan. Jadi kita pun akan tengok jugalah apa progress paper dia ni paper Fiona Okay, Shizuka. Oh, Shizuka. Ya. Shizuka pula, apalah Shizuka nak cadangkan? Kalau berkaitan kerja saya semua, Tan Sri Nur Hisham dah cakap, Fiona pun dah cakap. Lain lah pula. Mesti ada. Dia cakap saya menyokong orang punya usulan. Tak ada masalah. Kita charge tenant yang tak jadi masuk. So processing fee. Ataupun kita pernah discuss ni. Ataupun sekarang ni kita panggil kontraktor nak servis you punya lift. Itu bukan itu bukan under kami, itu under AMU. Under AMU. Okay. Yang Fiona cakap tadi management processing fee. Boleh ke? Itu yang nak tanya Fiona. Fiona nak tanya, macam dia orang kalau masuk tenant tu, dia have to pay deposit ke? Deposit. Okey, tapi macam deposit, ni kalau di deposit tu dia ada macam terms, kalau lepas tu kalau tak jadi masuk tolak, tak ada atau membayar tolak? Tak boleh. Tak ada. Kita sebenarnya ada discussion sikit lah dulu sama ada nak impose tak impose. Bila kita experience company datang dah visit, dah kita dah proses masuk meeting semua, kita dah keluar offer letter, dia tak jadi. So kita nak companies actually commit, jangan sebab dia nak try apply sini sana, dia nak tengok siapa boleh offer, then dia buat kita punya time taken, end up dia tak jadi kan. So kita pernah lah cadang macam why not kita impose some fees, kita call up maybe as a processing fee ke, tapi deposit tu sebenarnya dah memang sedia ada. Bila kita offer letter kita keluar, kita dah letakkan dalam syarat dia untuk dia terima, selain daripada dia accept, dia kena commit dengan deposit sebelum dia start bayar bulanan tu lah. So yang deposit semua tu kita akan terima baru kita boleh bagi kunci semua tu. That is already in place lah. Yang isu dia ni kita nak avoid. Kalau boleh bukan void, kita pun tak foresee orang macam mana. Kadang-kadang memang ekonomi isu macam kesnya mula-mula nak pindah, lepas tu tiba-tiba COVID panjang sangat dia tak jadi. Tapi kita at our level, kita dah proses. That's why lah kalau lah Shizuka nak take up kan my idea, why not kita put as a project dalam ni, kita impose some charges, minimal charges, so that the company sayang sikit lah. Tak adalah simply tak jadilah, that kind of attitude ataupun dia nampaklah sikit some commitment kat dia tu. Maknanya kalau dia bayar, mungkin kita ambil fees tu, kita boleh absorb jadikan part of deposit. Tapi kalau dia tak jadi, kita forfeited lah. The fees tu tak semestinya equivalent dengan deposit. Mungkin some minimal lah, maybe few hundreds ke something, just for your paper, for your man hour. Boleh tu. Shizuka, it's a good idea. Jadi kita nak buat paper ni, kita boleh ambil UPM Center. Dalam 2 tahun yang lepas ni atau 3 tahun yang lalu ni, ada berapa kes
prospek, jumpalah apa semua, last minute tak jadilah. Kan? Berapa kali berlaku. Okay. Lepas tu proses tu daripada hello, layan inquiry diorang sampai minta maaf lah, kita tak jadilah. Jadi yang itu berapa jam? Oh, tak kira dah pula. Aduh. Tapi you boleh estimate lah. Kita ada meeting tu. Yang tu tak hantar application lagi lah kan? Just datang site visit, tanya-tanya tu lah kan? You melayan diorang lah, mula documentation apa semua. Cakaplah 10 jam, 8 jam, 6 jam. Kita dah tahu lah kan? Captain, ni I punya point of view lah. Kalau macam dia nak minta geran contohnya lain. Kita sediakan duit, dia nak minta, kita dah proses dan kita minta dia bayar. Macam ni dia nak sewa tempat kita, dia macam ibaratnya lah saya ada rumah sewa. 10 orang datang, akhirnya 1 orang sewa, itu benda yang common. Sebab orang nak tengok, orang nak compare. Takkan dia datang pun kita nak charge. Dia datang bukan sebab dia nak sewa. Dia nak survey je. Yes. Tak ada. Maksudnya tadi cakapnya bukan pasal part yang dia datang survey. Kita cakap macam maksud kalau dia dah memang nak. Dah hantar application, dah proses, dah dapat approve. I dah block ni, I dah block. Yelah, dah dalam masa block tu tiba-tiba cakap tiba-tiba dia ubah. Tak jadilah. Dah proses. Maksudnya dah proses, dah approval, dah dapat approval. Sebab masa ada juga. Ada juga yang tolak kan. Tu boleh tak macam yang dia kena bayar dia punya dan kira pula berapa jam kita layan dia sebelum tu. Ada macam tu. Ada. Yang kita dah bawa masuk meeting dah dapat approval, tiba-tiba tak jadi. Kita pun mesti define juga sampai level mana yang kita nak mula charge tu. Level kita bawa masuk meeting, dapat approval dah, kita dah hantar surat approval, lepas tu dia orang tarik diri, itu kita charge. Contohnya lah kan. Saya rasa yang tu lah fair. Kalau yang setakat bawa site visit tak boleh lah. Tak boleh. Sebab tak ada lagi kata putus dan kita tak block untuk dia. Datang je, ada tak pejabat kita nak sewa sini, tengok. Itu pagilah dia tengok aja kan. Yelah. Tapi up to a certain level. Pula kadang-kadang berkali-kali. Berkali-kali datang. Banyak kali datang, pening. Betul. Itulah tak apa kita layan. Tapi up to a certain level. Sampai part yang kita dah keluar letter of offer ke apa. Kita tarik diri. Dan kita forfeit sikit lah. Apa ke. Tapi nak tahu benda ni. Bila kita nak bagi cadangan, Shizuka. So you kena mention. Your record berapa kali ianya telah berlaku di UPM. Okay. Kalau lagi bagus. You survey lagi, jangan you ambil IPM aja. You kena tanya juga Tansi Rafida, you kena tanya juga yang lain-lain lah. Rasa dalam terma tu ada kot, terma yang tulis tu. Terma apa? Terma untuk masuk sewa. Mungkin dia bila kita dah keluar letter of offer, dia dekat letter of offer tu dia ada state dalam masa 7 hari bekerja kena respon kata sama ada accept atau tak. Once dia accept, kalau dia tolak, dia means dia kena bayar lah maksudnya kan. Kalau itu yang nak kena discuss tu. nak cadang buat macam tu lah kan. I punya opinion lah, kalau kita nak katalah kita nak buat paper, kita kena includekan calculation yang macam mana kita dah spend time kita to process daripada receive application sampai kita tablekan ke management untuk approval tu. Tapi bila kita nak jadikan workflow, I think masa kita receive application is already clearly state the fees yang dia kena bayar siap-siap, the processing fee. Masa kita dapat application tu dia dah kena bayar, tunjuk receipt, dia dah transfer, katalah 300. So that 300 kita dah receive masa tu. Sampai AC approval, katalah reject, refund. Kalau approve, dia reject application, ada reject approval, kita kata kat dia forfeited. That is a process that I was thinking. Tapi saya rasa kalau saya sebagai syarikat, saya nak sewa tempat you, which is saya nak bayar ni bagi you untung. Tiba-tiba nak sewa tempat you, nak proses saya punya permohonan, saya kena bayar 300 pula. Kalau baik saya sewa tempat lain. Tak apalah kalau you nak sewa tempat lain, tapi kalau kat tempat yang 300 tu, once you accept, it akan absorb part of the deposit. It doesn't rugi pun. Benda tu kita serius. So, kita bukan main.
it's a fee for you to show your commitment. Oh, dia absorb Tak lah, to the kalau deposit. my I see. fee, dia bukan Sama juga macam kita nak beli rumah. Nak beli rumah kita pun letak juga. earnest fee kan. Kita letak berapa? RM500 ke apa ke? Kan? So Booking fee. bersyarat bertempoh, kiranya tak boleh work permit tempoh. Itu kita nak reserve dulu. Kalau absorb as deposit, okay. Betul. Saya kurang perhatian tadi. Kalau kita continue, yes, kita beli, then 500 tu jadi deposit. Part of deposit. Tapi kalau kita dah bayar 500, lepas tu minta maaf lah kita tak jadi. Tak jadi. Dah ambil 500 tu. Okey, faham. Kan? Jadi it's a good thing lah. Jadi benda tu kena cakap awal-awal. Kena bagi tahu awal. Bila kita nak ambil duit tu cakap yang ini kalau approve apa semua kita jadikan part of your deposit. Part of deposit. Tapi kalau bila kita dah keluar letter of offer, kalau you decline kita akan ambil forfeit. Kita Forfeit. tahu. Jadi tak ada you tak cakap pun, kita tak tahu pun. Dia tak ada. Nanti macam-macam lah. You tak cakap lah, tak beritahu lah, kita tak tahu lah. Kan? Nanti gaduh kan? Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, saya suka if you want to propose this, so macam Fidah kata tadi lah. So your paper tu mesti include jugalah. Satu, frekuensi berapa kali berlaku in the last few years center tu you can combine nombor semua jadi lagi besar nombor tu, lagi banyak. Lepas tu setiap kali berapa jam. So you kena detail lah proses tu. Proses pertama ni berapa minit, setengah jam. Yang ini 1 jam. Ini berapa lagi? Nak table lagi apa lagi. Jadi totalnya mungkin 5 jam ke, mungkin 6 jam ke kan. Jadi kita tahu 6 jam satu. Dalam masa 1 tahun katakan ada 20 kali decline. 20 kali decline kali 20 kali. Jadi berapa jam sebenarnya? 5 jam. 5 kali 20. 100 jam. 100 jam membazir. Kan? Jadi benda tu besar kan? Ya. Jadi benda tu besar. Satu hari 8 jam. Kalau 100 jam, dah lebih daripada 12 hari dah tu. 12 hari bekerja, kita buat benda yang in the end tak ada apa-apa hasil. Kan? Jadi bukanlah so much kita nak duit tu. Duit tu tak ada apa tu pun to MTDC. Macam selit gigi pun RM200. Tapi benda it's just commitment kepada orang tu. Yes, betul. Dia akan follow through. Kalau dia baik-baik, jangan. Okay. Okay. Then I'm sure kalau orang tu bayar, maksudnya dia serius lah. Betul. Kalau dia bayar, Dan kalau betul dia bayar, dia serius lah. Kan? Tapi ada tak more than 10 cases? Tak tahu lah kalau Johor ni saya rasa. Kalau UPM setakat ni macam tahun lepas 2-3 macam tu lah, bawah 5 company. Saya rasa pun UTM masa MCO ni je kita jumpa these cases lah. Bila government tiba-tiba announce prolong MCO kan. Dia dah masuk, dah ada 2 company lah tahun ni yang macam tu. Tapi sebab tu lah business tak Lepas ada tak Wan? Yang sebelum tahun lepas kalau ada boleh recall kan, boleh buat 2-3 tahun punya evaluation. Macam UPM tahun lepas. Sebelum MCO ni I tak pernah. Tak pernah lah. MCO period, MCO period clear cut sebab MCO yang impact kepada company business. Cuma kalau kita ada data, tahun ni kita ambil cut off Jun katakan, January Jun, tapi yang kita ada data 2 tahun ke belakang it will be good for reference lah, maknanya tak sebab MCO pun. Tapi ada perangai company punya on the ground ni, dia suka test check sana check sini, you know. I rasa tak banyak sebab kita punya documentation banyak kita minta bila dia nak mohon. Kalau dia nak suka-suka pun dia kena bagi bank statement, dia kena bagi ke profile. Jadi kita dah tapis kat situ lah. Kalau dia main-main susah juga nak bagi kan. 6 bulan dia bank. Yalah, bank statement nak kena bagi kan. Audited account. That's why kuranglah sikit kes-kes macam tu. Okay. Tengok kalau boleh buat yang ni, kalau ada better project, buat yang project lain lah, tak apa. Tak apa. Benda ni aktiviti kita buat. Apa actually matlamatnya? Matlamatnya is not the individual project. Actually matlamatnya yang pertama sekali to develop our observation. Jadi kita nampak benda ni boleh improve, benda ni boleh improve, benda ni boleh jimat sini, benda ni boleh jimat sini.
Pedak tu kita tak buka mata kita. So kita train mata kita nak buka, observe. Lepas tu nombor 2, melalui projek ni kita belajar untuk menulis paper betul-betul mengira. Mengira jam dia, nak mengira perbandingan dia apa semua kan. Kejap tu kita proposal paper macam mana? Tulis macam tu je. Tak ada perbandingan langsung. Tak ada rekod. Kan? Jadi very weak paper. Jadi now your paper becomes a strong proposal paper. Kita belajar tu. Lepas tu nombor 3, ya, kita belajar juga untuk memberanikan diri untuk bagi cadangan. Itu je. It's just so happen projek itu, nak buat projek tu, kita buatlah projek tu, tak apa, it doesn't matter. But apa yang kita belajar tu, the proses tu. Kita belajar the proses tu, kita belajar some ada skills nak menulis lah, skills nak propose lah, apa semua. Itu kita belajar juga. Jadi boleh kita gunakan untuk projek lain yang mungkin lagi mendatangkan faedah yang lain lah. Tapi masa ni kau tak ada, tak apa, kita gunakan apa yang ada. It doesn't matter. Jangan lama sangat nak fikir tak ada projek kan. Okay, itu maksud saya ya. Okay. So kalau ada tu baguslah, Sizuka. So you kena tanyalah. Tanya Tan Sri Rafida, tanya Tan Sri apa tu Nur siapa ni Tan Sri Nur Hisham, tanya you collect all this record. Lepas tu make your case stronger dalam 3 tahun kebelakangan ni ke 5 tahun kebelakangan ni ada berapa banyak case yang jadi macam tu abandon masa after processing abandon sebagainya. Banyak masa mana yang kita gunakan untuk setiap processing, kita lah. Okay. Tapi lepas tu kita totalkan. Yang bagus tu total kan. Kalau satu 3 jam. Tapi kita ada 50 kali abandon. 50 kali 3 jam, 150 jam. 150 jam, bagilah 8 jam. Banyak tu. Kan? Tu dia dekat 20 hari tu kan. Kerja berproses benda yang tak jadi. Waste of time. Jadi apa macam Fiona tu saya kata, jangan kata cost setakat sampai sekarang. Future cost kalau kita continue. Nak continue 10 tahun lagi, 1 juta. Nak continue 20 tahun lagi, 2 juta. Kan? Sayangkan duit tu. Itulah. Okay, so kita akan buat tu nanti. Jadi kita terus buat yang itu. Nanti kita akan mula kita draft paper dia ya. Okay. Lepas ni siapa lagi yang belum cerita ni? Snow White dah cerita ke? Snow White dah Yuna pun dah juga. Tua pun sudah. Tan Sri Rafida. Apa Tan Sri Rafida nak recommend? Dah lebih kurang macam apa tu? Tan Sri Nur Hisham cakap tadi semua. Wan Ozi, Shizuka, Fiona dah cakap jugalah. Cuma yang is good yang apa tu yang like Tan Sri Hisham cakap tadi pasal yang apa tu all the online semua tu, application semua tu dah buat semua kan. Cuma it's good lah, menyenangkan lah. People can just hantar application, bagi dokumen semua. Cuma kalau tambah kita dah masuk ke SC meeting and then SC kalau let's say dah approve, it's good kalau kita tambah kat macam button saying that kembalikan apa tu application tu pada company saying that your application has been approved by the SC committee. If you accept it, press macam like press button acceptance ke macam itulah, tak payahlah macam it's automatic macam ada standard apa tu dia accept instead of kita buat auto ni kan auto generated generated ni sebab kalau from the system kan notification macam tekan aja so tadi dengan letter offer lah auto generated. Dia so tak payah sign letter offer keluar, dia accept tu digital. Accept ke dia? So dia ada tekan button accept, reject ke accept dekat situ. Macam itu senang. Macam kita ni kalau sekarang ni kita bawa ke application dia dalam SC meeting. So lepas dia habis SC, kita kadang kita belum nak keluarkan LO, kita at least just hantar email lah saying that your application dah approve ya, so nanti kita akan hantar lah the LO. So while kita prepare the LO, kita get the HOU, HOD semua untuk sign, nanti kita hantar lah. And then follow up untuk diorang to email to sign and then scan and then email pada kita. So kita ambil masa juga. So kalau ke application yang sedia ada tu just tambahkan sedikit features lah kot. I think I punya opinion lah. Sebab letter offer ni dia tak ada bind any legal binding tau. Yes, dalam letter offer tu dia sebut.
Jadi letter offer dengan cover letter tu better go digital. Maksudnya yang Kak Yati kata accept tu, dia keluar macam letter offer dengan cover letter. Dia accept kat situ dan tak perlu lagi keluar physical yang nak kena print, nak kena hantar. Dah tersimpan kat situ. Yes. So dia pakai button acceptance lah. Tak tahulah. Dan terus agreement. Agreement je kita belum boleh buat digital sebab agreement itu penting, tu legal kan. Okay, let me understand this. Katakan saya buat inquiry, saya pergi ke UKM, saya buat inquiry. Katakan saya nak sewa lah apa semua, tengok apa semua. Lepas tu Tan Sri Hamidah ambil nama saya, Captain Jack Sparrow, nama company apa semua, phone number dengan all the details lah kan. Lepas tu you enter, you tekan press button, terus I akan terima melalui my email ataupun I terima melalui my WhatsApp kan. Itu offer je tu. Is that what you mean? Yang tadi tu setahu saya dia untuk yang dah approve. Maknanya management dah approve dia punya permohonan, dan untuk company offer buat satu button daripada sistem, sebab sekarang company apply online. So bila dah dapat keputusan, kalau company accept pun pakai online juga. Maksud dia lah. Betul. Kan? Accept online sekarang ni. Letter of offer, sebab letter of offer tak ada legal binding apa-apa, tak perlu di stamping pun. Sekarang ni kena print kena sign, scan. Print, lepas tu nak kena sign, HOD nak kena sign, dulu nak kena tunggu HOD sign. HOD tak ada, nak kena tunggu director sign. Jadi kan sebab kita dah ada proof dah, dan minutes kan yang approval tu dah dapat dah. It's not, kita tak sewenang-wenang nak cakap dah approve. Kalau tak approve kan tak berani lah kan. So there's a minute, dah ada minute kat situ mengatakan memang approve. Okay. So this project bagus juga. So project ni projek jimat masa lah. Time automation ya, untuk menjimatkan masa. Jadi proses manualnya berapa jam? Kan? Proses manualnya berapa jam? Jadi dalam setahun berapa kali kita buat proses manual ni sampai sampai kita menghantar kepada mereka. Lepas tu nak tunggu approval pula on the client side, typically berapa lama diorang nak buat? 2 hari, 1 hari setengah. Kan nak download, nak pergi print, pergi dapatkan dia punya HOD dengan director to sign, scan, hantar balik pada kita kan. Jadi benda ni berapa lama pula. Jadi kita cerita juga tentang abandoned application. Maksudnya bila diorang terima tu nak download, Allah malas lah, tak download, abandon. Ataupun nak download, lepas tu nak dapatkan signature HOD dengan board directors, banyak kerja, abandon. Ataupun dah dapat dah all the signatures, kena scan pula, malas nak scan, abandon lagi. Jadi kita bercerita sikit lah tentang case abandon ni, because banyak sangat kerja nak buat, rumit sangat bila kena buat offline. Jadi kita nak propose, tekan satu butang. So customer kita bagi satu butang to receive and approve. Jadi bila diorang tekan butang tu, diorang tandanya diorang dah receive dan diorang dah approve, benda tu balik pada kita. Benda ni tak perlu legal binding. It's not a legal document, jadi tak perlu nak proper signature dengan rubber stamp. Jadi kita buat perbandingan macam tu ya. Okey, Tan Sri Hamidah. Ya. Saya setuju sangat, suka. Reduce the bureaucracy lah. Reduce bureaucracy, lepas tu reduce abandon the process. Semua dah keep track dalam sistem kan? Bila keluar, bila accept, semua boleh trace je kan? Jangan cakap diorang aja. Saya pun kadang tu bila nak apply apa-apa online, bila banyak sangat berjela-jela saya pun abandon juga. Actually abandon tu tak. Cuma kita tak bagus lah sebab kita tak boleh smoothly using the automation. Sebab kita punya sistem kan kita tengah develop. So kalau ada this automation offering ni, it will be good lah in the process. Dia dah jadi complete. From the inquiry dah auto. Lepas tu kita proses new kita dah auto. Renewal dah auto. Lepas tu bila kita dah ada decision,
kita automate lah pula on the offering. So bila ada acceptance pun dia dah automate kat dalam sistem. So I very happy lah with this. Kalau betul kita boleh buat ni, lagi cepat lah kita punya completion phase 1. Benda tu dah sedia ada kan, CT dah ada benda. Just nak tambah sikit je. Masuk. Sebab I perasan masa yang buat MRF dulu tu, orang cantik orang apply this and that, memang kita tolong proses MRF fund tu bukan ada kita jugalah, kita tolong proses dengan tenant. Tapi stop kita pun apa-apa kita semua buat remarks kat situ. Tapi bila validation tu dia hantar separate, tak ada kan? Dia tak ada daripada manual. Sistem tu, manual, and tak sisi pada kita. So kita tak nampak. Tak tapi nampak. itu orang kata technicality lah kan Kak. Kalau at least technicality tu kita still boleh lagi improve. Kita letaklah some instruction, kena sisi siapa ke, the PM siapa ke, at least kita improvise daripada langsung tak ada. Sekarang kan semua manual, bagi tahu decision email. Lepas tu hantar lagi hard copy, soft copy, aduh. Yang MRF kita hari tu boleh lari. Yang MRF tu is more on the department lain, tak apalah. Ini dah sedia ada dalam PIP kan, dan macam it's not beyond our control lah. It's kita within kita punya ni kan. Still within us. Cuma kita discuss dengan legal lah, just to inform them kita punya hak copy tu no longer. Sebenarnya banyak benda kita boleh simplify, tapi kita masih buat cara lama, legacy. Legacy system. Ya. Tengoklah sekarang ni apa-apa receipt kita terima daripada bank pun the system generated does not require signature. Dulu kena sign. Apa bezanya? Kenapa tiba-tiba pula sekarang boleh pula system generated does not need signature. Dia orang punya invoice lah, dia punya advice apa semua kan. Bank kan. Jadi maksudnya boleh benda ni, tak perlu signature pun, tak perlu tanda tangan pun. Kan? Bank pun boleh bagi receipt tanpa yang tak memerlukan tanda tangan. Sungguh. Kalau tidak, bank lah paling dahsyat pasal legal compliance ni. Tu betul. Berjuta, bilion, trilion dia punya transaction. Tak payah perlu system generated does not require signature. 1 million transfer. Saya tak pernah lah. Gitulah kan. Tapi kita ni yang bukan bank, kita punya standard, legal standard lagi tinggi daripada bank. Kan? Jadi maksudnya not necessary. I think it's not necessary. Okay? Jadi boleh kita simplify. Kita hantar push button. Diorang receive dengan accept pun push button balik kat kita. Itu je. Ada nak tambah sikit tadi. Ya saya. Ada kes berlaku dekat incubator dulu. Yang pasal motor tu. Saya rasa part tu insurans tu pun kena clear lah. Antara tenant dengan tu. So, maksudnya kalau dia orang parking kat sana, dia punya responsibility, bukan kita yang kena bayar. Insurans? Dia UiTM, motor dia kena apa? Kena curi ke apa? Dia kata motor dia hilang dalam kawasan tu. Rosak ke apa. Tapi kan hantu insurans under MP. Oh ya. I think it's very good. Kita kawasan tu under kita kena bear macam tu. Bukan. Dalam maksud kalau ikutkan you punya suggestions is very good because kita nak kena clarify dengan tenant so dia clear. Apa benda kat luar kita tak tenant bukan kawasan dia, kita TID punya apa orang kata monitoring lah, tapi bila cost tu melibatkan fire, melibatkan pokok patah jatuh patah jatuh atas kereta, motor hilang. Okay, that is insurance part. Sepatut AMP kalau ada cadangan mungkin boleh buat awareness ke untuk tenant so that dia clear apa yang kawasannya MTDC cover insurannya. Kalau belah dalam dia punya, and what happen kalau dia parking public area kat kawasan parking lot kita tu MTDC cover tak bila jadi macam tu. Pokok patah timpa. Because macam kita kat HQ pun, kalau kita punya tanggungjawab is dalam kita punya area. So luar dah building. Macam itulah maksudnya contoh. Tapi itulah baguslah hantar bagi cadangan, patut tenant tahu kan clear. Mungkin hantar boleh buat schedule briefing ke on the yearly kan. Katalah annually ada tenant session dengan AMP just to brief on the orang kata safety ataupun on the insurance coverage, on the macam apa sajalah yang kita punya insurance policy cover tu so that
company clear, dia nak kena ambil insurans sendiri kalau belah dalam. Sekarang ni banyak company bila benda tak jadi, nobody worries lah. Hari tu kan kita ada fire kan, so barulah timbul macam-macam. So I think kalau AMP nak buat, kita boleh buat arrangement dengan tenant. So AMP ada slot, at least you buat awareness program dengan kita punya client. What is your policy coverage? What is actually not covered? Betul. Ramos ada jangan Ramos, mungkin kita boleh cadangkan puan. Buat session kan, Tambahan. it's a very maybe 1 hour Kadang-kadang benda tu briefing. kita tak nak ada turun-turun jari. Nanti kata, oh ini kita dekat kawasan orang ni, kita dekat kawasan M3C. So maksudnya dia orang yang bertanggungjawab. Barat kita ada macam keluar kawasan ini dekat luar kawasan. Ada tempat-tempat macam tu lah. So kena clear tentang tu. Ada banyak exclusion. Contohnya kita pergi shopping center, Pyramid ke mana ke, kita pergi shopping center kan. Dia banyak exclusion juga. Rosak kereta kita ke, kita mati kena langgar ke apa ke dekat kapak dia. Tapi exclusion dia selalu cetak dekat belakang tiket. Sebab untuk staff rasanya pernah ada macam briefing on insurance. Maybe kita boleh buat lah yang Puan Fiona cakap kan untuk tenant, which insurance yang meliputi yang kawasan office kan. So what is insured, public liability, what is not Dengar insured. Kak. Yeah. Okay, so that's good suggestion. Okay, jadi siapa yang belum cerita lagi ni? Satu lagi Captain. Hello. Ada belum Hello. Hello, ya. Dengar Dengar. Putus, sorry ya. Dah just nak share sikit lah. Pagi tadi saya bermessage lah dengan AMU lah. Sebab sebab kita pun nak buat untuk yang electricity shutdown nanti weekend ni. Lepas tu di frame just untuk beritahu yang Encik Nizam positif last week. So masa tu kebetulan ada dua staff kontraktor juga yang datang dekat frame. Saya pun dapat dengar tu. So lepas tu I ada follow up lah juga. Jadi dah ada buat untuk sanitize ke belum semua kan. But according to MU dia kata macam dah lambat sangat kan. I kata I risau because the cleaner keluar masuk and then takut nanti dia dah keluar attach dengan security ke and then dengan orang lain semua kan. And then bertemu dengan ada some of the tenants dekat frame semua kan. Lepas tu I suggest jugalah sebab Sabtu ni risau sebab nanti ada datang lagi kontraktor dengan Nazar pula kan. Sebab dalam bilik management tu tertutup. Risau juga kan ada virus there apa semua. So suggest tadi kata ada tak portable punya untuk yang sanitize tu. So Encik ada Kak. Saya ada. Kata ada beli. Ada. Memang intention nak pergi hantar satu. Memang ada suggestion nak hantar satu ke sana tapi kita tak ada ruang nak pergi sana lagi. Dah beli dua unit, satu di cashew, memang nak pergi sana. Itu atas saran puan. So dia macam fogging punya konsep. Ya Kak. Yes, at least kan. Sebab nak tunggu orang datang di sana ambil masa kadang-kadang. So at least kita do something kan. Boleh. So tapi tadi MU kata dia cuma ada satu tapi dia nak bincang dalam department dia lah untuk having each of the center lah ada juga kan. Macam kat UiTM dulu ada dah 2 kali terjadi kan. Itulah. Itu ada cadangan nak suruh puan beli lagi banyak tapi kita tak dapat information daripada kita punya tenant yang kita beli kat Farmasia tu. Farmasia one of kita punya tenant kat tu kan. Dekat UKM. Oh yang RM190 tu dia jual 300 tu. Oh ni Nizam beli sendiri kata dia. RM190 letak dengan liquid tu, so dia letak pasang dekat bilik, dia berasap lah. Ada 190 murah pula, dia jual dengan terisi 300. Yang Farmasia tu yang orang tu datang, ini yang letak mesin tu kat dalam bilik ditunjukkan lah kat ayah itu. Sama, saya tengok model sama. Tapi dia tak tahu harga dia lain pula. Oh, 190 campur dengan liquid tu. Okey. Tu je. Okey. Saya nak tahu bila masa yang dia kena because hari tu Nizam ada datang office untuk ambil konvert laptop. Jadi masa tu saya dengar lepas tu dia kena. Adakah dia kena masa dia ambil laptop tu ataupun selepas tu? Dia ambil laptop bila? Sebab yang I based on yang dalam group kita bermessage,
I notice 3 hari bulan Ogos, masa hari petang tu dia attachkan dah dapat result. Tapi according to Cik Suhairi, like 3 hari sebelum tu ke 4 hari sebelum tu ada kat frame. Oh. Saya tak tahu date bila tu sebab masa dia ada kat frame tu lah dia datang office HQ. Okeylah, tak pernah nanti kita tahu. Tapi saya dah umumkan pada pada admin Puan S perkara ni. Tindakan susulan nantilah. Okey, jadi harapnya dia kuarantin kat rumah dan lepas tu sembuh lah, tak payahlah ke hospital Nizam okey. Dengar kata dia dapat second dose yang dia lepas tu dia kena. Dia dapat second dose hari tu kan di demam. Lepas tu kalau second dose kena macam ambil masa tu untuk keluar ke apa kan. Imuniti kita rendah masa tu. Imun tengah rendah 2 minggu. Okey. Dah pula dia tu pun ada health problem juga kan. Jadi harap tak ada apa lah. Okey. Jadi kita dah dengar dah apa tu Tan Sri Rafidah punya proposal. Jadi Tan Sri Rafidah nak propose button okey. Submit button untuk acceptance. Okey, bagus. Okey, dan seterusnya Ada, what is it that you want to propose, Ada? I'd like to propose our evaluation, our vendors evaluation to be online. Okay. Right now it is offline. Vendor evaluation is offline, yeah? It's really offline. It's all like manual and then gonna sign, print, chop, sign, file, that kind of thing. So I was wondering how ICT can help us by linking from the PO system. Let's say this staff, he has a request for purchases and there are like 10 POs from his unit or department . Okay. So by certain time, we have 2 evaluations done every year. One is the first 6 months, January to June, and then the second one would be the whole year for the entire year . It's like a redo of the first 6 months. So there's 2 evaluations done every year. So I was wondering how ICT can link the PO to the staff that they can check the list of POs from them and then they evaluate from there back to me. Then I will compile all the ratings of the evaluation. From there, we will come up with categories of vendors . Are they good vendors, bad vendors? Whether we need to give them a warning letter, or are they so bad that we have to reject this vendor, So this is what I think we should do because it has been delayed for quite some time already. Okay. Actually that one may take a longer time to come up with, yeah. Yeah. So what I'd like to suggest is, in the interim, why don't you start using Google Form? The interim. Google Form. This is Google Form. So that is in the interim before you develop that full-blown system where you match each evaluation with the PO number and so on. Okay, that one automatic matching. So every PO will come with a vendor evaluation attached to it. But in the interim, because you cannot have that system yet, so why don't you just develop Google Form and ask our staff to fill in the PO number into the form when they are evaluating? I can consider that. In the interim. Yeah. So because once you have that, then you can kick off with the pilot, with a trial, with a small trial. You limit to a few user or a few departments or units.
before you deploy it system wide, whole company wide. Yeah. Because as you do, it's work in progress. As you do, you will face this challenge, that challenge, and you overcome it. You face another problem, then you overcome it. You can never deploy a system 100% accurate, correct, without any problems. Yeah. Yeah. Work. Good recommendation. Thank you, Captain. Okay. So the Google form is the same form that I normally use for my evaluation and my pre and post test questions. So it is automatically recorded on an Excel spreadsheet. The response. Yeah, and you can always download anytime you want the response. So that is the what we call interim. Yeah. So meanwhile, you can also write a proper request to your department, your IT department, to develop this proper system. Then they have to call for tender and all those things. Yeah, so that one will take a few years, I guess. Yeah. 2 or 3 years. Maybe you will not see the system before you retire even. Okay. So now, if you want to write this paper, you have to suggest using the Google form or whatever system that you want to develop, online system. So you talk about right now, difficult to get any responses. Okay. So you don't know. So difficult to evaluate the vendors because you don't get enough or you don't get any responses from the users. And the reason why the users don't respond is because you use a manual form. So it's tedious because they have to download the form, they have to fill in the form, then they have to send the form to you, and then you have to compile the form. So a lot of steps involved. Okay. So if you move on to electronic version, Google form and whatnot, so less problem because they don't have to download and fill it in writing. So that online, and then you make it as simple as possible. Yeah, on you give rating 1 to 5, 1 to 5. So just select 1 to 5, 1 to 5. For example, was the vendor delivery on time? 1 to 5. Did the product meet your requirement? 1 to 5. Is the quantity correct? 1 to 5. What other metrics that you want, you can just add on. Okay, so it's very simple. Yeah, for evaluation. Yeah. Okay. Very good, Ada. Good project. Thank you, Captain. Okay, Minnie Mouse. Minnie Mouse buat projek apa, Minnie Mouse? Minnie Mouse. Saya try ya. Okay, just nak bagi tahu yang Abu tadi tu selain daripada Nizam, Nizi pun positif tau sekarang. Doakan dia juga ya. Nizi pun. Okay. Ya. Mula wife dia, Captain. Mula wife dia, lepas tu dia. Siapa? Tamizi. Oh, Tamizi ya? Wow. Nizi. UKM. Okay, tapi dia dalam AMU ada 2 orang lah. Tapi tak perlu pergi ke tu kan, ke hospital kan? Dia tengah kat rumah je kan? Tak dia kat rumah. Okay, Minnie, teruskan Minnie. Okay, saya punya plan, saya nak dekat setiap center macam dekat UiTM, UKM Free ni semua, mungkin kita boleh letak air purifier dekat sana. Air purifier. Yes, sebab sekarang ni tak ada. Lepas tu yalah dengan keadaan yang sekarang mungkin kita perlukan udara yang baik juga kan. So mungkin saya plan untuk propose lah kot untuk letak air purifier ni dekat setiap center lah. Dari situ mungkin saya kena prepare macam harga, tak tahu whether saya patut sewa atau terus beli outright. Mungkin outright tu lebih menjimatkan, lebih murah sebab kita beli tapi kita just bayar untuk membership lah, which is untuk maintenance sahaja nanti. Yang tu saya kena study lah dulu, kena tengok macam mana
dia punya harga, semualah nanti. So you kena itulah yang buat masa ni plan saya. Okay, so it's a good idea. So now, so you need to make the comparison buy dengan hire, okay? Beli dengan hire. Okay, tapi beli Yes, comparison. Beli pun bukan beli outright tau. Masalah beli pun, dia kena ada maintenance part dia juga. Nak tukar filter dia sekali setahun ke, 4 kali setahun ke, berapa filter dia. Dia tahu semua tu juga. Dia punya apa tu operating cost dia. Kali kan ya? Ya. Sebab filter dia memang kena tukar. I tak ingat setengah tahun ke, 4 kali setahun ke, something like that. Betul. Banyak orang tak tukar filter. Tapi tak tukar filter, benda tu tak filter macam lah. tak berguna lah. Tak guna lah kan. Jadi kena sekali kan. Ya, jangan harga beli tu ya. Okay, so very good Minnie Mouse. Okay, bagus. Okay, thank you. Jadi semua sudah ya. Okay, nampaknya semua sudah kecuali ni Elsa. Oh, Elsa. Okey, jadi Elsa tak ada, jadi kita rehat sekarang jam 1 ya. Kita rehat sampai jam 2.30. So nanti kita akan kembali selepas kita rehat. Okey. Okey, jadi saya harap anda kita dengar dah projek masing-masing, semuanya very interesting projects. Dan kita akan proceed dengan projek-projek ni. Kita akan mula dengan mengumpul maklumat. Lepas kita kumpul maklumat, kita akan mula untuk menyediakan cadangan kita. Okey? Okey. Jadi apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit nak makan. Okey, Ramos, get ready Ramos. Pak Mao, get ready. Nak orang belanja. 2, 3. Nak makan. Hantar kat saya makanan cepat. Saya seorang ni. Oh, biasalah. Malaysia ni kalau makan nombor 1. Okey, kita makan. Itu Ramos, selalu Ramos. Asal meeting makan, asal makan meeting. Okey, jom kita pergi makan. Kita rehat, kita kembali jam 2.30. Okey, bye. Okay. Okey, kita jumpa jam 2.30 nanti. Bye-bye. Nak masak. Nak masak.